السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kita Al-Kabair Asy-Syaikh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan senang jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang bersegi Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah SWT masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan dengan limpah dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tuan-tuan, dalam keadaan kita yang kurang segala-galanya, kurang ibadat, kurang dari segi buat baik tuan-tuan, dalam keadaan banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mengimarahkan rumah-rumahnya. Maka apa yang ada pada diri kita, apa yang diberikan oleh Allah SWT sekarang ni adalah nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, sihat, kuat semua ni, Allah Ta'ala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan Allah SWT, alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi pengajian kita menggunakan ringkasan kitab Al-Kabair. Pertemuan kita bulan lepas, alhamdulillah kita telah masuk pada bab yang baru, pada dosa yang ke-17, muka surat 102 di bawah tajuk penganiayaan dan kezaliman. Tuan-tuan, sekadar sikit je nak ambil ulangan tuan-tuan pada ayat yang panjang pada muka surat yang depan tuan-tuan. Allah Ta'ala pesan kat kita, Allah Ta'ala bagi tahu kat Nabi SAW, suruh bagi tahu kat kita, jangan duk berasa kalau kita buat zalim, Allah Ta'ala lalai. Tuan-tuan, kita masing-masing ada salah. Kita masing-masing ada benda yang kita buat yang Allah Ta'ala tak bagi. Kita buat sekali, Allah Ta'ala tak tunjuk apa-apa. Kita buat 2 kali, Allah Ta'ala diam. Kita buat 3 kali, Allah tengok je kita buat. Kita buat berkali-kali selepas tu. Kali pertama nak buat jahat ni, dia ada takut-takut. Dia ada. Dia dah tak berani kan. Tambah pula benda tu kita tahu benda tak boleh dan sebagainya. Bila 3-4 kali buat, Allah Ta'ala biar, Allah Ta'ala tak bagi apa pun tuan-tuan, kita mula merasakan bahawa benda tu macam tak ada apa. Kita dah seronok dan kita tak berasa takut nak buat. Sampai sekali bila Allah Ta'ala datangkan saat Allah Ta'ala nak tunjukkan yang kata kita ni salah, Allah Ta'ala mention dalam Al-Quran disebutkan dengan maksudnya pada hari waktu itu mata mereka terbeliak. Sekali Allah nak buka aib kita, Allah nak tunjuk buruk kita tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh buat.
Kalau Allah Ta'ala pernah buat kat kita sekarang ni di dunia tuan-tuan, kurang-kurangnya kita malu bila orang tahu aib kita, zalim kita yang pernah kita buat. Tapi sekurang-kurangnya kita masih ada jalan untuk bertaubat. Untuk berbetul. Kalaulah keadaan itu Allah Ta'ala biar sampai kita mati tuan-tuan, Allah Ta'ala akan adili kita di sana. Hak tu tuan-tuan, masak kita. Saya antara hamba yang paling banyak dosa dengan Allah, dengan makhluk, dengan orang terdekat dengan saya tuan-tuan. Maka ketika mana kita disedakkan, maka hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malu memang malu. Tapi fikir Allah, letakkan Allah tuan-tuan. Carilah Allah, istighfar, mohon ampun banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab zalim ni dosa yang Allah Ta'ala takkan ampunkan selagi mana orang yang kita zalimi itu tak ampunkan kita. Ni sekarang ni pula tuan-tuan, kan, lagi 2-3 hari nak mengundi tuan-tuan. Maaf cakaplah tuan-tuan. Bila nak mengundi ni pun problem juga. Bukan problem apa tuan-tuan. Problem pakat zalim menzalimi. Pakat kata mengata, jatuh menjatuh, buka membuka, londeh melondeh. Benda yang tak pernah dengar, tiba-tiba time ni dengar. Benda yang duk kata bersalah, yang benda kata orang ni buat salah, silap dan sebagainya. Sebelum ni tuan-tuan tak dengar. Start saja tempoh berkempen, keluar macam-macam. Rupanya benda ni disimpan buat peluru. Dia ada waktu-waktu dia nak guna. Tuan-tuan, kita buka aib orang, Allah Ta'ala buka aib kita dunia akhirat. Kita cerita buruk orang, Allah Ta'ala akan tukar buruk kita dunia akhirat. Biar semua orang boleh tahu. Kita zalim tuan-tuan, kita kata ke orang tu, kita fitnah orang ni, kita ribah orang tu. Semata-mata untuk memancing undi. Semata-mata nak sokongan orang kepada kita. Tuan-tuan, ini bukan ajaran Islam. Ini bukan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Janganlah sampai jatuh menjatuh. Nak berkempen pun kempenlah cara elok-elok. Bagi tahu ke orang apa kena undi kita. Kalau undi kita, bila kita menang, apa kita akan buat. Apa yang kita akan lakukan untuk agama. Apa kita akan lakukan untuk masyarakat, kawasan kita. Ceritalah bab tu. Jangan bila setiap kali ceramah, setiap kali kempen nak cerita buruk lawan. Serupa kita ni tak ada buruk. Serupa kita ni tak ada salah. Tuan-tuan, banyak isu kezaliman sedang berlaku sekarang ni tuan-tuan. Yang mana Allah Ta'ala sebut, ma yalfazu bin qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu pun yang kita cakap, yang kita buat tuan-tuan, kecuali semuanya akan ditulis oleh raqib dan atid. Lah ni tak nampak lah. Tunggu di akhirat nanti. Maka ini benda yang kita kena jauhkan. Dan insyaAllah malam ni kita sambung tuan-tuan pada muka surat 104. Kita nak tengok pada hadis yang kedua tu tuan-tuan. Tengah-tengah muka surat 104 insyaAllah. Dan Nabi SAW telah bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Atau kama qal, yang bermaksud, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan diriku melakukan kezaliman dan aku menjadikan haram di antara kamu. Oleh itu, janganlah kamu saling melakukan kezaliman. Allah mention banyak tempat dalam Al-Quran, wama rabbuka bizallamin lil abid, dan tidak sekali-kali Tuhan kamu itu akan berlaku zalim kepada hamba-hamba dia. Bila membicarakan tentang syurga dan neraka, ada orang masuk syurga, ada orang masuk neraka. Zalimkan Allah kerana Allah Ta'ala itu letakkan sebahagian orang dalam neraka? Zalim ke Allah? Tak. Allah letakkan dalam neraka asbab kita sendiri yang memilih jalan tersebut. Allah Ta'ala mengutuskan peringatan kepada kita melalui wakil-wakil yang dilantik dari kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Bertuahnya kita sekarang ini Nabi dan Rasul kita, iaitu junjungan besar baginda Nabi SAW, merupakan Rasul yang ajarannya sampai ke seluruh pelosok muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hari ini kita berada atas agama yang dibawa oleh Nabi, agama yang diinginkan oleh Tuhan semesta alam, iaitulah Islam. Dalam keadaan Islam saya pun tuan-tuan, bukan kita tak buat benda yang Allah Ta'ala suruh. Kita pelihara rukun-rukun dia, kita pelihara ibadat-ibadat dia. Namun kelemahan masih lagi membelenggu diri kita dengan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah dengan melakukan perbuatan larangan tersebut Allah Ta'ala zalim? Oh, ni takdir Allah Ta'ala dah tetapkan kepada saya akan buat sekian-sekian. Tak.
Kita tahu benda tu salah, tapi kita pilih sama ada nak buat ringan atau nak berat dengan keadaan kita tinggal. Banyakkan hari ni orang yang buat benda tu tuan-tuan semua tahu benda tu salah. Tapi kita teruskan juga. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu di sini, Allah ni tak suka kepada zalim. Sebab sifat zalim ni dia lawan kepada Rahman dan Rahim Allah, pemurah penyayang Allah. Dia bertentangan. Jadi Allah yang kata pemurah, penyayang, Allah yang suka kepada kita, Allah yang beri segala-galanya kepada kita, Allah yang kemaafan dia mendahului kemurkaan dia, tiba-tiba Allah ada zalim. Maka benda yang disebut sebagai kebaikan ni tak boleh duduk sekali. Sebab tu Allah mention, Allah haramkan zalim untuk Allah dan Allah haramkan zalim untuk hamba-hamba dia. Sebab apa Allah haramkan zalim? Sebab kalau kita nak sesuatu, inginkan sesuatu, berasa sesuatu, kita minta ke Allah, mengadu ke Allah. Contoh, duk ambil hak orang, duk curi hak orang. Kalau kita inginkan sesuatu yang tersebut, tuan-tuan, minta ke Allah, usaha, cari jalan untuk kita dapatkan. Bukan cara pintas curi hak orang, susahkan orang. Itu menzalimi. Allah Ta'ala tak suka, Allah Ta'ala marah. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis qudsi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Atadruna minal muflis?" Qalu, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Faqala, "Innal muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عنه ما عليه أخذ من خطاياهم فترحت عليه ثم طرح في النار." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, tahukah kamu siapakah yang disebut dengan orang yang muflis? Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Maka jawab para sahabat radhiyallahu anhum, "Wahai Rasulullah, orang yang muflis menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham serta harta benda." Betul yang tak? Nabi SAW tanya siapa muflis, maka sahabat kata, "Oh, yang muflis ni yang kami tahu orang yang tak ada harta. Orang yang miskin, orang yang susah, tak ada simpanan. Inilah orang yang muflis, tak ada apa." Maka baginda Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang rugi di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solatnya, puasa dan zakatnya. Namun ia datang dalam keadaan telah mencela si fulan ini, makan harta si fulan ini, merendahkan kehormatan si fulan ini dan memukul si fulan ini dan menumpahkan darah si fulan ini. Maka kebaikannya diambil untuk si fulan ini dan diambil lagi kebaikannya untuk si fulan ini. Apabila kebaikannya sudah habis sebelum habisnya kesalahan mereka, maka diambil kejahatan orang-orang itu lalu diberikan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka." Clear tuan? Nabi bagi tahu orang yang muflis di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang ketika mana dia bangun di mahsyar, pahala dia melimpah-limpah, bergunung-gunung banyaknya. Pahala solat, pahala puasa, baca Quran, sedekah, buat baik ke orang, hak tu, hak ni, semua pahala dia banyak tuan. Akan tetapi dalam masa yang sama ketika hidup, dia maki orang, dia kutuk orang, dia fitnah orang, dia zalim orang, dia pukul orang, dia tumpahkan darah orang, dia ambil hak orang. Hak orang yang sepatutnya dapat dia simpan, dia guna kat dia. Apa saja yang dia buat dalam keadaan dia menzalimi orang. Maka ketika itu di akhirat tuan-tuan, dia akan datang orang yang dizalimi itu untuk menuntut hak dia di hadapan Allah. Kita duk sebut berkali-kali, hisab ada dua fasa. Fasa pertama, fasa menyelesaikan baik dan buruk kita, dosa pahala berdasarkan hari pertama kita balik sampai mati. Allah tengok setiap satu benda. Tak ada satu pun yang tertinggal daripada dosa ataupun pahala, walaupun sebesar zarrah. Semua akan dinilai kira sampailah hari kita mati, akhirnya kita pun bersetuju. Okey, pahala aku banyak ni, dosa aku banyak ni. Tak ada pahala banyak ni. Kemudian hak ni kemuncak.
Siapa-siapa yang ada benda nak tuntut dengan hamba yang sedang dihisap sekarang ni, silakan keluar. Maka ketika itu mailah orang yang pernah kita kutuk, kita maki, kita fitnah, kita pukul, ambil hak dia, curi barang dia. Apa saja yang kita pernah zalim, semua akan mai di hadapan kita. Orang tu kita kenal. Orang tu kita tahu. Maka seorang-seorang, wahai Allah, tadi waktu hisap dia ada ambil sekian-sekian barang aku nak tuntut. Wahai Allah, tadi waktu hisap ada nampak dia duk kata kat aku, dia duk fitnah aku nak tuntut. Semua akan tuntut, tuan. Tak ada orang akan tinggal. Paling menyakitkan dalam ramai-ramai yang duk kumpul ni, tuan-tuan, wal'iyazubillah, harap-harap tak kena kat kita lah, ada anak-anak isteri-isteri kita. Isteri kita kata, wahai Tuhan, tu suami aku. Aku nak tuntut hak sebab dia tak jaga aku. Aku kahwin dengan dia, aku buka aurat, dia tak marah. Bahkan dia berbangga, dia support pula aku. Dia pula galakkan aku untuk buat perkara macam tu. Aku tak semayang, dia tak marah. Dia tak pernah marah. Anak-anak kami, wahai Tuhan, tu pak kami. Dia ni tak jaga langsung kami dalam hal ehwal agama. Dia tak kenalkan kami dengan kau, dia tak kisah pun kami tak boleh baca Quran, kami tak semayang. Dia duk galut kami pergi tuition. Belajar bagi pandai dapat straight A. Bak agama langsung. Sehingga kami membesar dalam keadaan kami tak minat kepada agama. Hari ini kami nak tuntut nafkah yang dia tak bagi kat kami. Tuan-tuan, tuntutan pada waktu itu, bila diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebanyak mana ketetapan Allah daripada kesalahan zalim yang kita buat, pahala akan diambil dari bahagian kita, diberikan, dibayar kepada orang yang tuntut tadi. Seorang-seorang duk ambil pahala kita, tuan-tuan. Pahala banyak tadi kita duk tengok, tuan-tuan. Kurang. Apa tak boleh buat. Nak bantah tak boleh. Nak apa pun tak boleh. Bukti depan mata. Ternyata kita salah. Sampai satu tahap, tuan-tuan. Habis pahala yang kita duk berasa. Tengok tadi confident boleh masuk syurga dengan pahala besar ni. Clear. Habis. Ada lagi 2-3 orang. Tak habis lagi nak tuntut. Maka malaikat kami habaq, wahai Tuhan, pahala dia dah habis, nak buat macam mana? Maka Tuhan kata, ambil dosa mereka sebanyak zalim yang dia buat, letakkan ke atas dia. Ambil pula pahala dah habis, ambil pula dosa orang, tak cukup dengan dosa kita. Maha adil Allah Subhanahu Wa Taala. Maha adil. Akhirnya tak ada apa dah selesai. Malaikat heret campak masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang paling rugi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita solat mula umur apa, tuan? Kita start puasa umur berapa? Banyak mana dah duit kita habis kita sedekah? Banyak mana masa kita peruntukkan untuk baca Quran, zikir, istighfar, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya? Macam mana susahnya kita mencari nafkah, mencari rezeki untuk nak sara diri, anak, isteri, mak ayah kita semua, tuan. Semua tu ada pahala, tuan. Tak senang untuk kita buat benda-benda tu. Tak senang, tuan. Penat. Letih. Semua ada. Itu pengorbanan untuk kita nak mendapatkan syurga Allah. Tapi atas satu sikap kita, tuan-tuan, yang kita sendiri menyebabkan kita dihina oleh Allah. Adakah kita nak habaq Allah zalim lagi? Bukan tak tahu, kata tak boleh cakap bab buruk pasal orang. Nabi habaq bagi tahu benda buruk, benda aib orang, sedangkan benda tu betul, dia dipanggil riba, mengumpat. Cakap benda yang tak betul, dia dipanggil fitnah. Nak lagi ke cakap benda-benda macam ni? Pasal apa nak kena cakap? Benda ni akan dituntut di sana. Bukan kita tak tahu benda ni tak boleh, tapi duk buat sama dengan saya pun. Kadang-kadang duduk sama-sama kawan-kawan ni, kita duduk berasa kawan-kawan, kita duduk kenal dia lama dah. Panggil dia dengan gelaran-gelaran yang tak elok. Yang kita duduk berasa kita panggil ni tak ada apa, tapi kawan ni duduk sabar, adalah hati dia punya geram, terbakar habis kat kita. Kita duduk berasa benda tu elok. Benda tu Nabi larang. Takkan tak tahu tak boleh panggil orang dengan nama tak elok. Tapi duduk panggil juga. Duduk berasa, alam lawak pun hang ni. Panas tak apa, jangan koyak. Duduk guna ayat tu pula. Kan? Tak boleh. Nabi tak bagi. Benda-benda kecil ni, tuan-tuan. Saya yakin, tuan-tuan, insya-Allah Allah Ta'ala pelihara kita daripada buat dosa-dosa besar, daripada zina, daripada minum arak, daripada judi. InsyaAllah kita tak buat benda tu, tuan-tuan. Tapi takut hal kecil-kecil ni. Yang kita panggil kecil.
Allah kata sikit pun berasa Maksud dia apa? Kita duk rasa benda tu kecil. Untuk Allah, untuk Nabi, dalam syarak, benda tu besar. Besar kan? Benda itulah boleh bawa kita daripada asbab asal masuk syurga, berubah menjadi ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut tuan-tuan, kita merendahkan kehormatan, kita makan harta orang, kita cela, duk kata, semua tu semua akan dinilai balik oleh Allah, akan diberikan balik hak-hak orang tuan-tuan. Kita tambah-tambah duk mengumpat orang tu tak ada pula. Sedap kata kat dia tuan-tuan. Dia tak ada, tapi dia sedang dihina. Allah tak tidur. Allah tak. Jaga amalan kita tuan-tuan. Sayang pahala kita. Penat kita duk kumpul ni. Penat. Jangan suka-suka hati nanti kita terpaksa bagi ke orang. Terpaksa. Kalau boleh bagi pilihan tuan-tuan nak bagi ke? Mana ada orang nak bagi? Tapi terpaksa bagi. Sebab terbukti kita bersalah. Punya baiklah Allah SWT ni tuan-tuan. Dia tak pernah zalim pun hamba-hamba dia. Tak pernah. Sampai tahap macam tu. Maka ini satu hadis yang sebenarnya perlu menimbulkan ketakutan pada diri kita. Boleh jadi satu hadis motivasi supaya kita tak mau dah buat zalim ke orang. Kita nak kata ke orang, fikir dosa kita. Kita nak tegur orang pun kadang-kadang fikir kita ni pun tak setara mana. Kita nak habaq benda buruk orang, banyak lagi buruk kita yang tu ada. Kena fikir lagu tu. Mulut ni tutup betul-betul tuan-tuan. Tak ada benda nak cakap. Jangan duk kata ke orang, diam. Selalu duk sebut tuan-tuan. Tak ada benda nak cakap, diam. Nabi kata. Duk bercakap. Lelah mula keluar habis merapu. Keluar benda tak elok. Ini bukan akhlak Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik. Di dalam bab yang lalu, disebutkan hadis yang bermaksud. Sesungguhnya lelaki-lelaki yang berusaha memperolehi harta Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak betul, maka bagi mereka neraka di akhirat. Tak kiralah cara dia dapat tu dengan cara yang salah, makan hak orang, sepatutnya benda tu benda nak kena diagihkan tapi dia dapat banyak, orang lain dapat sikit. Dia makan kok atas angin, dia pusing kok tu, dia pusing kok ni. Macam mana cara pun dia buat tuan-tuan, tapi cara yang dia buat tu cara yang tak betul. Dan dia gunakan pula harta-harta yang dia dapat tu sara anak dia, sara isteri dia dengan harta yang haram tersebut, maka semua itu akan dituntut dan dikira semula di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Semua itu akan dibawa untuk diadili di akhirat kelak. Kita bab kita ya tuan-tuan, rezeki kita cukuplah tuan-tuan. Walaupun kita duk berasa sekarang ni macam tak berapa nak cukup. Kan, semakin hari semakin macam-macam isu yang ada kan dengan keadaan kita sekarang ni tuan-tuan, harga yang tak menentu dan sebagainya. Alhamdulillah tuan-tuan, sehari dua ni harga pakat turun belaka banyak. Kita harap dia turun terus lah, bukan 13 hari bulan naik pula lah kan. Takut juga benda-benda lagu tu. Kita harap dengan turun harga kita pun kurang beban tuan. Sebelum ni banyak benda duk naik. Jadi kita gaji kita yang tak naik. Kan, kita duk fikir macam mana nak sara. Harga hari-hari makin naik. Duk fikir setahun dah. Tuan-tuan nak tanya, dalam setahun tu ada tak hari tak makan? Duk fikir ni, duit tak ada. Duit makin kurang, barang naik, macam mana aku nak hidup? Duk fikir macam mana nak hidup. Ada hari tak makan? Bab rezeki tu, bab atas, bukan bab kita. Kita hanya doa, minta kat dia. Kita usaha untuk cari rezeki. Itu kerja kita. Jangan duk kacau kerja Tuhan. Kita beriman kepada Allah, kita sujud kepada Allah, kita tawakal pada Allah, doa minta ke Allah. Allah tahu cara nak hantar mai kat kita. Tak perlu risau benda tu tuan-tuan. Itulah iman, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengatur segala-galanya. Ni dah bila dia berasa tak cukup, dia cari jalan bagaimana nak tambah. Benda orang kata tak apa nak boleh pun, tak apalah, boleh lah kot. Mulalah duk main benda-benda yang kadang-kadang macam sekarang ni duk famous apa, orang duk main apa, forex kan. Saya pun tak berani nak keluar hukum, tapi banyak orang mengatakan forex ni hukum dia haram, tak boleh main dan sebagainya. Dah orang kata, ada pula yang kata syubhah, makruh. Kalau benda syubhah ni tak eloklah. Walaupun syubhah ni dia tak sampai tahap haram. Kan dia bawah sikit je, makruh. Tak sampai tahap haram. Tapi kalau kita boleh tinggal-tinggal lah benda tak elok tuan.
Pasal apa kita nak jamu anak bini kita dengan benda-benda yang kita pun tak pasti boleh ke tak boleh, elok ke tak elok. Biar sikit tuan-tuan tapi ada kualiti. Baru Allah Ta'ala akan buka lebih luas kepada kita. Jangan cari jalan untuk dapatkan sumber yang haram kerana semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata seorang penyair, la tazliman idza ma kunta mu'tadira. فالظلم يرجع أقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. Jangan kamu melakukan kezaliman ketika kamu berkuasa. Sesungguhnya kezaliman itu akibatnya kembali kepada penyesalan. Matamu tidur sedangkan orang yang dizalimi itu terus berjaga. Dia mendoakan keburukan ke atas kamu dan mata Allah tidak tidur. Dia ni syair Arab. Sebenarnya bila kita ni faham bahasa Arab, syair ni sesungguhnya syair yang sedap lah, merdu. Tapi bila kita terjemah ni kita nampak macam biasa lah kan. Tuan-tuan, apa syair ni nak abang? Jangan buat kezaliman ketika kita berkuasa. Kita tak mau ambil yang kata kuasa ni pemerintah kan. Pemerintah ni waktu dia tak jadi pemerintah, dia habaq pemerintah pada waktu tu, buat ni salah tu, salah ni lah apa semua. Waktu dia jadi pemerintah, benda yang dia kata salah, dia pun buat lebih kurang saja. Saya tak mau ambil kod tu. Biar kita ambil skop diri kita tuan-tuan. Ketika mana kita berkuasa ke atas ahli keluarga kita. Jangan zalim. Dengan anak-anak, jangan ada pilih kasih. Kita sayang anak sulung kita. Hak nombor 2 ni kita buat macam hamba. Hak nak kena buat kerja, nombor 2. Hak nak kena suruh, nombor 2. Hak dah tu, nombor 2. Hak ni, nombor 2. Hak sulung ni kita biar. Contoh katalah kan. Kita beli makan sedap-sedap dia. Kita nak pergi keluar, bawa dia saja. Hak lain semua tinggal kat rumah. Zalim. Hak nombor 2, nombor 3 ada tak? Mampu tak nak lawan kita? Tak mampu sebab kita ayah kita berkuasa. Dia simpan dalam hati. Bawa sampai ke mati. Ke akhirat dia tuntut di hadapan Allah. Sebab tu sebut di sini tuan-tuan, jangan buat zalim ketika kita ada power. Power sebagai seorang ayah, power sebagai seorang suami, jangan salah guna. Salah guna, Allah akan adili kita. Hari ni mungkin orang bawah kita tak mampu nak buat apa-apa kat kita. Power tu kat kita. Depa lawan sikit kita pukul, kan? Kita buat macam-macam apa yang kita boleh buat. Power tu dekat kita. Tak apa. Benda ni takkan berakhir. Bukan bermaksud mereka mati, kita mati, benda tu case close. Tak tuan-tuan. Dia simpan, dibawa ke akhirat. Dan disebut sesungguhnya kezaliman itu akhirnya kembali kepada penyesalan. Dia boleh bawa kepada satu penyesalan yang besar dan alangkah ruginya. Kalau menyesal kita itu di sana. Tak mampu nak betul, tak mampu nak minta maaf, tak mampu nak buktikan kita boleh tinggal kezaliman tu. Sebab tu tuan-tuan kena faham. Kita bila kita buat zalim, kita tak berasa apa. Tapi orang yang menerima kezaliman kita, dia takkan lupa benda tu. Bahasa Inggeris dia ada sebut, forgive but not forget. Kita boleh memaafkan, tapi payah untuk kita melupakan. Biasa kita yang buat ke orang ni tuan-tuan, memang kita tak apa nak ingat, tapi orang yang kena. Sama macam kes orang suka hutang ni. Orang yang ketika mana dia nak hutang orang tuan-tuan, lepas dia dapat, dia jadi lupa. Aku pernah hutang ah. Cik, tanya pula. Siap tanya. Orang yang bagi hutang tu pula nak kena mengemih minta hak dia. Ketika ini, itu juga termasuk dalam kezaliman. Mata orang yang dizalimi tak pernah tidur. Dia pasti berdoa ke Allah. Dan Allah juga tidak tidur. Allah memerhatikan segala-galanya. Allah yang cipta kita tuan, dia tahulah macam mana kita. Nak lari mana, nak sembunyi mana, nak berlakon tera mana. Kita duk berasa kita punya perancangan ni cantik dah. Duk berasa macam orang tak boleh tahu dah. Allah nak bagi kantui ni, Allah nak buka sedah ya. Sedah ya dia boleh buat. Ada apa hal dengan Allah? Kun fayakun. Semudah tu ya. Kita duk berasa komplit dah perancangan kita ni. Cantik. Memang orang takkan tahu ni. Allah nak buka. Macam tu tuan-tuan. Sebab tu, kena ingat. Apa pun kita nak buat tuan-tuan, yakin Allah duk tengok.
Saya banyak keadaan tuan-tuan, ketika saya buat kezaliman, saya lupa yang Allah duk tengok. Saya lupa yang Allah tak tidur. Saya lupa yang Allah tu maha mendengar dan maha melihat segala-galanya. Sebab tu saya buat hati saya problem tuan-tuan. Hati saya banyak masalah. Istighfar, baca Quran banyak-banyak, sedekah, buat ibadat, taubat ke Allah. Sungguh-sungguh taubat. Celah diri kita di hadapan Allah. Sentiasa kenang dosa kita tuan-tuan. Sentiasa kenang dosa kita. Umur duk naik, dosa duk banyak lagi tuan-tuan. Macam mana kita nak dapat husnul khatimah? Umur duk naik, terus duk buat zalim ke orang. Terus duk berkena orang. Macam mana kita nak hidup bahagia di barzah? Macam mana barzah kita nak jadi raudhatan min riyadil jannah? Hak ni semua benda kita kena fikir tuan, kena motivasi selalu. Kita nak mati tuan. Saya ketika buat maksiat, saya lupa saya nak mati. Saya duk berasa saya hidup dalam satu tempoh yang paling lama lagi tuan-tuan. Padahal mati itu boleh berlaku bila-bila masa dan mati itu semakin hari semakin mendekati. Benda ni kena duduk dalam kepala otak kita tuan-tuan. Baru kita akan tinggalkan satu demi satu kezaliman. Sama ada zalim kita dengan Allah, zalim kita dengan diri, zalim kita dengan makhluk. Kita akan tinggal satu persatu. Jangan duk berasa muda. Saya baru 19, 20. Saya baru 25. Lambat lagi. Jangan duk sebut tuan. Mati tak tahu. Tapi cerita dia, semua orang semakin dekat dengan kematian. Biar kita hidup, tak kira muda pun hidup dalam keadaan dapat redha Allah. Dapat rahmat Allah. Bawah pemeliharaan Allah. Bukan hidup di bawah marah dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sebahagian salaf pernah berkata, janganlah kamu menzalimi orang-orang yang lemah agar kamu tidak menjadi sebahagian daripada sejahat-jahat orang-orang yang kuat. Waktu tak ada power ni tuan-tuan, waktu jadi orang-orang biasa ni tuan-tuan, bukan main kita. Demonstrasi, buat tu, buat ni, habaq benda ni zalim, habaq benda tu salah, hak tu, hak ni. Ketika kita ada power kuasa tuan-tuan, bahasa Melayu disebut mudah ya. 2 kali 5. 5 kali 2. Dulu bukan main. Sekali bila dapat, tu kata ten-ten ni tak disebut. Dia main bab ni pula tuan-tuan. Saya bukan kempen tuan. Abang siap nah. Saya bukan kempen, saya bukan ceramah politik nah. Kita cerita bab zalim. Benda tu berlaku depan mata tuan. Kan, kita tengok pun tepuk dahi. Kan, kita takut tuan, takut. Kita jangan duk kata ke orang, dia ni apa dulu bukan main lagi, lunar-lunar lah dia pun sama ya. Apa bila dia ada power dia pun. Tuan-tuan, Allah tak uji kita dengan situasi itu tak tuan-tuan? Allah tak uji kita macam tu. Kerana Allah uji kita dengan satu situasi macam tu, takut kita pun sama macam mana orang tersebut. Sebab tu bila kita tengok orang buat benda yang salah, tuan-tuan, kita doa ke Allah agar Allah Ta'ala pelihara kita dan bagi hidayah kepada orang tu. Bukan kita celah. Bukan kita kutuk kata dah. Tak kena kat kita. Tak kena tak apa. Orang tak faham tuan-tuan. Orang tak faham bagaimana kita bila dah terjerumus dalam benda tu. Macam mana kita nak keluar. Bukan senang. Kita tak duduk dalam tu. Allah tak uji kita. Sedaplah kita kata. Contoh orang isap dadah tuan-tuan. Kita jumpa yuk. Dia main dah take pic ni. Jaga-jaga barang lagi ada benda hilang. Kita duk kata kat dia. Tuan-tuan, Allah tak uji kita dengan ketagihan dadah. Takut-takut kita terjerumus dalam tu. Kita pun sama macam dia. Bahkan mungkin lebih teruk. Sebab tu dalam hidup Nabi SAW, Nabi tak pernah berdoakan kejahatan kepada orang. Bahkan ketika kejahatan yang diberikan kepada Nabi SAW, Allah hantar bantuan kepada Nabi ketika peristiwa di Taif. Macam mana peristiwa di Taif? Harapan berbunga Nabi SAW. Di Taif. Nak sebarkan Islam. Mudah-mudahan Taif boleh menjadi tempat yang baru untuk Nabi menyebarkan dakwah. Tempat baru untuk Islam bertapak. Tapi apa yang Nabi dapat? Caci maki dan juga balingan batu daripada penduduk Taif. Sehingga jubah Nabi SAW nampak darah Nabi. Bukan kata baling biasa-biasa, baling sampai berdarah tuan-tuan. Allah hantar 2 malaikat mai jumpa Nabi. Bagi tahu kat kami, ya Muhammad, hang nak apa kami buat kat depa? Allah utus malaikat khas untuk Nabi nak mengadu, Nabi nak suruh buat apa, malaikat akan buat.
Kalau Nabi kata biar mereka tanah runtuh, runtuhlah tanah Taif. Biar gempa, gempalah Taif. Nabi kata apa? Jangan buat apa, biar pergi kat mereka. Mungkin hari ini mereka tak beriman. Mudah-mudahan selepas ini, orang yang selepas mereka akan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi tunjuk. Orang buat jahat pun Nabi balas baik. Sebab tu kita kalau jumpa orang yang kita pada pandangan kita jahat, tuan-tuan, jangan terus-terus tuduh dia jahat. Kita tak tahu apa punca, kita tak tahu bagaimana susahnya dia. Tuan-tuan tahu ke orang buat maksiat ni dia memang seronok dengan maksiat? Takkan dia tak teringin rasa nak keluar pada kemaksiatan tersebut? Takkan dia tak teringin nak berhenti? Kita jangan duk sangka buruk ke orang. Kita pun tak terang mana. Silap-silap kita lebih teruk daripada dia. Benda tu berlaku kat diri saya. Benda tu berlaku kat diri kita. Jangan mudah hukum orang. Doa ke orang. Minta kebaikan untuk orang. Dalam masa yang sama minta Allah pelihara kita daripada buat buruk yang orang-orang buat tadi. Itulah yang sebaiknya yang perlu kita buat. Baru Allah akan jaga kita. Allah akan tolak kita daripada buat kezaliman dan sebagainya. Baik. Dikatakan bahawa di dalam kitab Taurat telah tertulis, seorang penyeru akan menyeru di belakang as-sirat. Wahai orang-orang yang sombong lagi zalim. Wahai orang-orang yang kaya lagi celaka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah dengan kemuliaannya bahawa pada hari ini orang-orang zalim tidak akan melalui jambatan ini. Ada seruan, tuan-tuan, di atas sirat kepada beberapa orang yang tertentu. Antaranya orang yang sombong, orang yang zalim, orang yang kaya lagi celaka. Kaya lagi celaka ni maksud dia apa, tuan-tuan? Dia kaya, dia semakin kufur nikmat. Dia kaya, dia tak bersyukur kepada Allah, dia tak sedekah, dia tak zakat, bahkan dia seronok dengan kekayaan dia. Ini orang yang kaya lagi celaka. Golongan-golongan ni diseru mereka tidak akan melalui titian sirat. Tak lalu sirat macam mana nak pergi syurga, tuan-tuan. Sirat itu adalah satu titian yang pada mulanya ada permulaan, bawahnya tengah-tengah titian itu adalah neraka, hujung sirat adalah syurga. Tak boleh lalu sirat macam mana nak pergi syurga. Bila tak boleh lalu, cerita dia pada awal jambatan tu dah terjun dah, tuan-tuan. Terjun dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wal-iyazubillah. Hanya disebabkan zalim, sombong dan kedekut. Ini tiga benda yang bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sombong kan, tuan-tuan? Allah layak sombong. Memang sombong ni sifat Allah, pakaian Allah. Sebab semua yang ada hari ni ciptaan Allah. Allah boleh sombong, tapi Allah tak sombong pun. Allah tak belagak apa pun. Dalam bab zalim, Allah nak buat zalim senang-senang Allah boleh buat. Siapa nak argue Allah? Kalau Allah buat zalim sekalipun, Allah kata aku yang cipta hang, suka hati aku. Hang sakit hati siapa? Tapi Allah tak buat lagu tu. Kita ada harta, kita kedekut, tuan-tuan. Allah nak kedekutkan kita boleh tak? Kita buat salah, ada Allah sekat rezeki kita. Kita buat benda Allah Ta'ala larang, ada Allah Ta'ala tarik kenikmatan kita. Allah kekal, walaupun Allah marah. Allah kalau nak kedekut, sat yang Allah Ta'ala boleh buat. Tapi dah, Allah ni pemurah. Tiga benda ni, tuan-tuan, memang Allah Ta'ala cukup tak suka. Jangan ada dalam diri kita tiga benda ni, tuan-tuan. Ini semua benda yang paling tak guna, yang akan melingkupkan kita dunia dan akhirat. Sehingga akan mungkin ibadat kita, amalan kita langsung tak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka layaklah untuk tiga golongan ini, tuan-tuan, golongan yang tidak akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita termasuk dalam golongan-golongan yang sedemikian. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, tatkala orang-orang yang berhijrah ke Habsyah telah pulang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun pembukaan kota Mekah, Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka,
Cuba kamu ceritakan kepada aku satu kejadian yang paling menakjubkan kamu di bumi Habsyah. Beberapa orang pemuda dari mereka menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Ketika kami sedang duduk, tiba-tiba seorang wanita tua lalu di hadapan kami. Wanita itu membawa sebuah bekas yang berisi air yang diletakkan di atas kepalanya. Wanita tua itu lalu di hadapan seorang pemuda. Pemuda itu meletakkan tangannya di antara kedua bahu wanita itu dan menolaknya sehingga wanita itu jatuh melutut dan bekas airnya pecah. Apabila wanita itu bangun kembali dan berpaling kepada pemuda tadi sambil berkata, nanti kamu akan tahu wahai pengkhianat, apabila Allah meletakkan kerusi dan mengumpulkan semua manusia yang awal dan yang akhir, serta tangan-tangan dan kaki-kaki mereka berkata-kata mengenai apa yang telah mereka kerjakan. Kelak kamu akan tahu bagaimana nanti urusan antara aku dan kamu ini diputuskan di sisinya. Tuan-tuan, pada waktu pembukaan kota Mekah, kira waktu tu saat Nabi SAW hampir-hampir wafat dah lah. Maka sahabat yang berpindah ke Habsyah, mereka pun balik mai semula. Kata hijrah ni, hijrah pertama adalah hijrah ke Habsyah. Kan, tak ramai, beberapa orang. Kemudian hijrah yang kedua, Nabi cuba nak pergi ke Taif tapi tak berjaya. Hijrah ketiga barulah Madinatul Munawwarah. Jadi, pada orang yang pergi duduk Habsyah ni, mereka balik, mai balik. Pada waktu tu pembukaan kota Mekah, dia berjumpa dengan Nabi SAW dan sebagainya. Sembang-sembang, Nabi tanya dengan mereka. Cerita sikit apa benda yang paling syok yang hampa nampak waktu duduk kat Habsyah ni. Dia kata, wahai Rasulullah, satu hari ni kami duduk-duduk ni, ada seorang makcik tua duduk bawa ayak lalu depan kami. Dia letak bekas ayak ni atas kepala dia. Dia lalu ada mai satu orang muda ni pergi pegang bau makcik ni, tolak dia sampai jatuh Rasulullah. Jatuh ni sampai bekas ayak dia pun jatuh, pecah bekas ayak dia. Maka makcik ni mangkit dan makcik ni seru. Tengok dia sambil makcik tu berkata kat dia, nanti kamu akan tahu wahai pengkhianat, apabila Allah meletakkan kerusi dan mengumpulkan manusia, serta tangan-tangan dan kaki-kaki berkata-kata mengenai apa yang mereka lakukan. Bagaimana nanti urusan aku dan kamu akan diputuskan oleh Allah. Makcik ni kata, tak apa, hari ni hang buat kat aku. Nanti aku akan tuntut di sana. Apa yang hang buat ni, tangan, kaki hang semua akan bercakap. Nanti Allah yang akan selesaikan urusan aku dengan hang. Pasal apa tuan-tuan? Sebab yang buli itu satu orang yang berkuasa, yang kuat, orang muda. Yang dibuli itu seorang wanita yang tua. Makcik ni nak boleh mangkit tumbuk dia, tak larat dah. Nama pun wanita tua. Maka dia tahu dengan kudrat dia, dengan lemah dia, dia wanita pula. Yang ada dia di hadapan dia seorang pemuda yang muda, yang mungkin sasa hebat. Maka dia menyerahkan urusan yang berlaku itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa yang dikatakan oleh wanita itu adalah benar. Bagaimana mungkin Allah memberkati suatu kaum yang tidak membantu yang lemah daripada tindakan zalim yang dilakukan oleh orang yang kuat. Maka Nabi SAW mengakui apa yang makcik tu kata tadi benda betul. Allah akan adili seadil-adilnya. Jangan lupa surah Yasin selalu kita sebut tuan-tuan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami kunci mulut-mulut mereka. Mulut bisu tak boleh buka tuan, kunci. Wa tukallimuna aydihim, dan kami jadikan tangan mereka bercakap-cakap, berkata-kata. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas apa yang dahulu mereka kerjakan ketika mereka hidup di dunia. Maka makcik tadi dia yakin, wanita tua tadi dia yakin dia akan mendapat pembelaan daripada Allah di akhirat nanti. Dan kita pun kena yakin tuan-tuan, kalau hari ini kita dizalimi, sabar tuan-tuan. Jangan balas. Sabar sebanyak mana yang mampu tuan-tuan. Allah tak tidur. Allah akan adili kita. Allah akan berpihak kepada pihak kita. Dan kalau hari ini kita yang menzalimi, maka di akhirat Allah akan memusuhi kita.
Allah akan pastikan apa zalim yang kita buat, semuanya akan diberi balasan yang setimpal. Orang yang kita zalim tu tuan-tuan, dia akan dapat hak dia yang sepatutnya tanpa dikurang dan dilebihkan. Dan akhir kepada selesai semua tuan-tuan, orang yang menzalimi itu akan direbuih, dibakar, dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon taubat kepada Allah, mohon istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawal diri kita, jaga jiwa kita. Kalau hari ni orang yang selalu kita kata tu tuan-tuan, ada lagi tuan-tuan, jumpa dia minta maaf. Kot kita pernah ambil hak-hak orang yang kita tahu hak tu siapa punya tuan-tuan, pergi jumpa minta halal, minta maaf. Ada apa-apa salah yang kita buat ke orang yang kita tahu orang tu masih hidup tuan-tuan, jumpa dia segera. Minta maaf kat dia. Bila dia dah maafkan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Henti jangan buat dah tuan-tuan. Walaupun orang tu mungkin dekat dengan kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, minta maaf betul-betul tuan-tuan. Bagilah hak yang sepatutnya yang kita bagi. Jangan ambil hak orang. Anak-anak, kalau kita ada 3-4 orang tuan-tuan, bagilah hak masing-masing yang sewajarnya. Jangan kita ambil sebahagian, yang sebahagian kita tinggal. Kalau anak kita zalimi tuan-tuan, minta maaf dengan anak. Hina ke kita minta maaf tuan-tuan? Oh, ini anak saya, takkan saya nak kena minta maaf dengan dia. Tuan-tuan kalau berasa diri tuan-tuan kebal nak masuk neraka, tuan-tuan biar. Tapi kalau tuan-tuan rasa memang kita bersalah, kita kena dapatkan keampunan untuk minta ampun ke Allah. Tuan-tuan, tundukkan ego kita. Rendahkan diri kita. Dapatkan kemaafan. Jangan ulang dah. Jangan buat dah. Banyakkan baca tentang akhlak-akhlak Nabi. Apa ajaran Nabi pasal kehidupan, pasal adab tuan-tuan. Jangan buat benda yang Nabi tak bagi. Jangan buat benda yang boleh menyakiti orang. Jangan tuan-tuan. Jangan. Zalim ni teruk tuan. Zalim ni teruk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita. Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan sebanyaknya. Allah Ta'ala jadikan kita orang sentiasa mendapatkan rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik, bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi saham pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله